Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah slide yang menunjukkan nama ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Syazwan bin Hassan dari kelas DPHU 5A. Dan yang kedua, rakan saya Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabhari daripada kelas DPHU 5A juga. Dan yang ketiga, rakan saya ialah Muhammad Wazif Awad bin Jamaluddin daripada kelas DPHU 5B. Dan rakan saya yang keempat ialah Sulaiman bin Sa'ari daripada kelas DPHU 5A. Dan yang terakhir iaitu Muhammad Alif bin Razali daripada kelas DPHU 5A juga. Slide ini menunjukkan isi kandungan slide. Dalam slide ini terdapat 8 slide. Yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua, pengertian mahkum alaih. Yang ketiga, syarat mahkum alaih. Yang keempat, dasar taklif. Yang kelima, syarat-syarat taklif. Yang keenam, pengertian ahliyah. Dan yang ketujuh, bahagian ahliyah. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Okey, dalam slide ini saya akan menerangkan tentang pengenalan usul fiqh. Usul fiqh adalah kombinasi daripada dua perkataan iaitu al-usul dan perkataan al-fiqh. Daripada kedua-dua perkataan ini digabungkan menjadi satu perkataan iaitu usul al-fiqh. Untuk memberikan definisi kepada ilmu usul fiqh boleh dilihat dari dua sudut atau pendekatan. Pertamanya ialah definisi secara idafi. Dengan kata lain, definisi secara idafi ialah melihat kepada tiap-tiap perkataan iaitu perkataan usul dan perkataan al-fiqh. Seterusnya, makna bagi setiap perkataan itu digabungkan menjadi satu definisi yang dapat menyampaikan maksud dengan jelas, dan inilah yang diistilahkan sebagai ilmu usul al-fiqh. Keduanya ialah definisi secara mufrad, iaitu dengan melihat pada kedua-dua perkataan itu sebagai satu rangkaian yang khusus tanpa dipisahkan antara satu sama lain. Okey, usul fiqh merupakan satu-satunya manhaj ilmiah untuk mengistinbat hukum syarak. Ia merupakan panduan untuk memahami serta mentafsirkan nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketika merumus hukum hakam dan mensabit pemikiran maupun ijtihad, pentaksiran yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan hukum syarak, dan hukum hakam yang dimaksudkan hanyalah hukum hakam amali, bukan hukum hakam akidah. Okey, amali bermaksud semua perbuatan termasuk perbuatan hati. Di samping itu juga, manhaj bukanlah teknik atau sistem kajian ilmiah. Sebaliknya, ia adalah jalan al-tariqah yang akan memandu seseorang pengkaji menemui kebenaran, sama ada dalam bentuk yang hendak dipastikan kesahihannya, iaitu perkhabaran melalui periwayatan yang sampai kepada asal, atau isu yang hendak dipastikan kebenaran atau kepalsuannya. Manhaj ilmiah juga adalah satu ilmu yang telah disaring serta lengkap yang boleh diyakini untuk dijadikan sumber ilmu. Ia bukanlah ciptaan dan rekaan semata-mata, kerana jika ia adalah rekaan, maka pasti memerlukan kepada manhaj yang lain untuk memastikan manhaj yang pertama tepat, benar dan seterusnya, memenuhi spesifikasi ilmiah. Pengertian mahkum alaih. Pengertian mahkum alaih ialah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat sesuatu perkara, di mana segala tingkah laku dan perbuatannya telah dikira berdasarkan ketentuan hukum Allah. Mahkum alaih adalah subjek hukum. Antara nama lain mahkum alaih ialah mukallaf, yang bermaksud orang yang dibebani oleh hukum. Syarat-syarat mahkum alaih. Syarat pertama ialah individu berkenaan mestilah berkemampuan untuk berfikir dan atau memahami kandungan dalil syarak atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Kemampuan ini diukur dari kemampuan akal yang dimiliki.
memandangkan kemampuan akal suatu yang tersembunyi, maka syarak menetapkan had umur baligh sebagai petunjuk kepada kewujudan akal dan kemampuannya untuk berfikir dan memahami sesuatu perkara. Apabila seseorang individu mencapai umur baligh dan akalnya tidak mengalami sebarang kecacatan, mereka dianggap sebagai mukallaf. Manakala kanak-kanak atau orang gila tidak dianggap sebagai mukallaf kerana akal mereka tidak memiliki kemampuan untuk berfikir secara normal. Ini tidak bermakna kedua-duanya bebas melakukan sesuatu tindakan yang boleh memudaratkan individu lain, seperti merampas hak atau memusnahkan barang milik orang lain. Mereka tetap dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berlaku kerana ia adalah natijah daripada tindakan mereka sendiri. Cuma pertanggungjawaban ini tidak ditanggung oleh mereka secara langsung, tetapi ditanggung oleh para wali atau ahli waris yang memegang tanggungjawab untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul bagi pihak mereka. Syarat kedua pula, individu berkenaan hendaklah memiliki al-ahliyat atau kelayakan untuk memikul beban atau bebanan bagi tanggungjawab agama. Ahliyah atau kelayakan ini akan diperoleh oleh seseorang mukallaf menerusi akal dan kefahamannya terhadap tanggungjawab agama yang dibebankan ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazif Awad bin Jamaluddin daripada DPSU 5B. Seterusnya, dasar taklif. Definisi taklif: seseorang tidak dikenakan taklif atau mengenaan undang-undang sebelum dia mampu mengikut undang-undang. Para ulama berpendapat bahawa asas mengenakan hukum ini adalah akal dan pengetahuan. Maksudnya, seseorang hanya dapat dibebani hukum dengan hukum jika dia masuk akal dapat memahami taklif yang ditujukan kepadanya. Oleh itu, orang yang tidak tahu atau tidak mempunyai akal, contoh orang yang tidak dikenakan taklif seperti orang gila, kanak-kanak, kerana mereka tidak tahu atau tidak mempunyai akal. Dengan demikian, mereka dianggap tidak dapat memahami taklif syarak. Seterusnya, orang yang sedang tidur, mabuk dan pelupa. Kerana orang yang sedang tidur, mabuk dan pelupa tidak dikenakan taklif kerana tidak sedar ataupun hilang akal. Dalil, dalam hadis dikatakan, umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa. Ibnul Majah. Seterusnya, syarat-syarat taklif. Yang pertama, mampu memahami hujah-hujah undang-undang, sama ada secara bebas atau dengan pertolongan orang lain sekurang-kurangnya, sehingga mungkin mempraktikkan isi ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Yang kedua, memahami hukum taklifin dengan mempunyai akal yang sempurna, iaitu golongan orang yang tidak gila, nyanyuk, pelupa ataupun mabuk. Yang ketiga,
Kanak-kanak dan orang gila tidak dikenakan taklif kerana mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur dan mabuk. Kerana dalam keadaan sedemikian mereka tidak dapat memahami perkara sedemikian. Dalil, oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW bersabda, diangkatlah pena itu atau tidak terkenalah tuntutan hukum atas 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai ia bangun. Yang kedua, kanak-kanak sampai ia balik ataupun dewasa. Dan ketiga, orang yang sampai dia berakal. Orang gila sampai dia berakal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sulaiman bin Sa'ari daripada DPHU 5E, nombor metrik DHU 2019-24353. Okey, hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian al-ahliyah secara harfiah atau etimologi. Ahliyah berarti kecekapan, kelayakan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Adapun arti ahliyah secara terminologi, menurut para ahli usul fikih antara yang berikut: sifatun yuqaddiruha asy-syari' fi syakhsi taj'aluhu mahalan salihan li khitabin tasyri'iyyin. Artinya, suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syariat untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syarak. Dari definisi tersebut dapat difahami bahawa ahliyah adalah sifat yang menunjukkan bahawa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarak. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya, hibahnya dan lain-lain dianggap sah, dan juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggungjawab seperti nikah, memberi nafkah dan menjadi saksi. Okey, untuk kali yang keduanya saya akan menerangkan dan mengupaskan tentang bahagian ahliyah. Bahagian ahliyah terbahagi kepada 2. Yang pertama, ahliyah al-wujub. Yang keduanya iaitu ahliyah al-ada. Ahliyah al-wujub bermaksud kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan dan dasar kelayakannya ialah kerana ia seorang manusia. Dan ahliyah al-ada bermaksud iaitu kemampuan untuk melahirkan kewajipan atas dirinya dan hak untuk orang lain. Kemampuan ini tidak hanya kerana ia sebagai manusia tetapi kerana ia mumayyiz. Ahliyah al-wujub mempunyai peringkat. Yang pertamanya peringkat ahliyah janin, yang keduanya peringkat ahliyah bayi yang lahir sehingga mumayyiz. Manakala ahliyah al-ada juga mempunyai 3 peringkat. Yang pertamanya kanak-kanak yang belum mumayyiz. Yang kedua peringkat mumayyiz, yang ketiga usia dewasa. Pembahagian ahliyat al-ada terbahagi kepada 2. Yang pertama ahliyah al-ada al-naqisah, yang kedua ahliyah al-ada al-kamilah. Ahliyah al-ada al-naqisah bermaksud mereka ada kelayakan menerima yang sempurna, tetapi kelayakan melaksanakan tidak sempurna. Dengan kata lain, kelayakan melaksanakan sesuatu pengurusan atau tindakan diberikan tetapi tidak kesemuanya boleh dilaksanakan secara bersendirian. Ia mesti bergantung dengan pihak yang lain iaitu wali. Peringkat manusia yang ada kelayakan ini ialah peringkat mumayyiz. Manakala maksud ahliyat al-kamilah ialah kelayakan melaksanakan yang sempurna, iaitu kelayakan seseorang untuk menunaikan tanggungjawab syarak ke atas dirinya bermula akil baligh dan berakal.
mereka dalam golongan mereka tergolong dalam golongan yang bebas melakukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan kesimpulan. Berdasarkan slide, kesimpulan ini ialah kesimpulan berkaitan dengan mahkumun alaih ialah mahkumun alaih ini adalah subjek hukum, iaitu dikenali oleh seseorang yang perbuatannya dikenali khitab Allah Ta'ala, yang disebut mukallaf, yang dibebani hukum. Dan antara syarat-syarat jika seseorang dikatakan sebagai mukallaf iaitu yang pertama, memahami dalil taklifi ataupun pembebanan hukum. Yang kedua, syarat-syarat jika seorang itu dikatakan sebagai mukallaf iaitu dikenakan dasar taklif jika ia memiliki akal dan pemahaman. Seterusnya di dalam slide ini memberitahu berkaitan dengan syarat-syarat taklif, iaitu kesimpulan bagi syarat-syarat taklif iaitu memahami khitab syar'i ataupun tuntutan syarak. Oleh itu kesimpulannya bagi mahkumun alaih ini ialah seseorang harus mampu bertindak hukum dengan baik ataupun disebut sebagai ahliyah. Ahliyah bermaksud kebolehan menangani sesuatu urusan. Maksudnya adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarak. Maka ini adalah kesimpulan bagi mahkumun alaih, ataupun disebutkan mahkumun alaih ini adalah subjek hukum yang perbuatannya dikenali sebagai khitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mukallaf ini dapat memahami dari taklif, pembenaran hukum secara langsung ataupun melalui perantaraan. Ataupun yang kedua, mukallaf ini adalah seorang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, ataupun seseorang dapat dikenakan dasar taklif pemahaman jika ia memiliki akal dan pemahaman. Sekian itu sahaja daripada saya berkaitan dengan kesimpulan bagi tajuk mahkumun alaih.